Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada satu Ramadan sebagai satu ruang untuk kita melihat kepada panduan daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ayah menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kepada kita semua bersama tuan-tuan perempuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama mendengar tazkirah kita bersama dengan dua orang tokoh, seorang qari yang amat tersohor di negara ini dan juga seluruh dunia, dan insya-Allah juga kita bersama dengan panel kita bagi setiap siri majlis ayah yang akan ke udara pada jam 6.45 pagi live di Facebook dan juga di YouTube, dan juga kita akan bersiaran di TV Al-Hijrah dan juga Astro Oasis pada masa iaitu pada jam 10 malam di Astro Oasis dan juga pada jam 3.30 pagi di TV Al-Hijrah. Pada hari ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Haji Firdaus bin Haji Subhi. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Dan juga kepada Syekh Abdul Karim Al-Makki. Apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Kita bertemu kembali dalam program Majlis Ayah pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan kita dapat yang terbaik daripada hidayah Allah. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami, bukan sekadar saya seorang tetapi juga kepada isteri saya, kepada anak saya, dan itulah yang berlaku kepada seorang ayah bila membaca ihdinas siratal mustaqim pada setiap kali solat. Dan pada hari ini kita dalam tajuk kita untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah peranan ayah sebagai sumber keberkatan, yang kita akan baca daripada surah Al-Mulk ayat pertama dan kedua untuk kita memaknai, memahami tentang apa maksud barakah, apa maksud keberkatan dan apa kaitan dengan peranan seorang ayah seperti saya, seperti tuan-tuan. Bagi ibu-ibu yang melihat, menonton pada hari ini, boleh share, ya, boleh kongsikan, kerana sudah pastinya daripada seorang ibulah lahirnya seorang anak yang akan menjadi ayah, ibu pemimpin yang memahami dan memastikan kepimpinannya itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan Syekh Abdul Karim. Kali ini Syekh Abdul Karim, kita nak pergi ke mana? Kalau boleh, kita dah rindu sangat dah nak lama tidak ke Mekah, Madinah, ya. Dan mungkin hari ini nak minta kepada Syekh Abdul Karim untuk membacakan satu bacaan, ya, daripada bumi Mekah, boleh tak? Saya persilakan. Masya-Allah. Surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. Surahul Azim, begitulah bacaan daripada surah Al-Mulk ayat 1-2. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi ini adalah daripada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 1 hingga 2. Saya yakin bagi tuan-tuan sebahagiannya, ibu-ibu dah biasa dengan surah yang berada pada juzuk yang ke-29, muka surat 562 ini. Pada hari ini kita ingin melihat pada tajuk ayah pintu keberkatan. Bagaimana kita nak memahami dahulu maksud barakah. Maksud barakah dalam ayat yang pertama ini dahulu, kemudian nanti kita nak lihat bagaimana ayah boleh berperanan menjadi pintu keberkatan dalam sebuah rumah tangga, sebuah
pelayaran bahtera menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Firdaus bin Haji Subhi. Ustaz, kalau boleh Ustaz boleh jelaskan dalam ayat yang pertama ini, dalam majlis ayah ini sudah tentunya kita ingin dengar panduan, kerana ayah ini dia wajibnya itu mendengar kuliahnya pada waktu sembahyang Jumaat. Ya, tapi sembahyang Jumaat tu mungkin pendek penerangan tentang surah Al-Mulk ini, ya, kalau diberi maklumat. Jadi hari ini nak minta persilakan pada Ustaz untuk menjelaskan apa maksud barakah yang ada pada ayat yang pertama ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi hatta atahu al-yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik thumma amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fazrul selaku moderator majlis ayah kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada sahabat saya Fadil Syekhul Karim, yang mudah-mudahan kita akan terus menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman dan rakan-rakan serta kru-kru majlis ayah pada pagi ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam pertemuan kita insya-Allah. Berbicara berkaitan tentang soal keberkatan, Ustaz Fazrul, kalau kita tahu bahawa kalimah barakah itu asalnya diambil daripada perbuatan barakah. Kalimah barakah ini kalau kita lihat dari sudut kamus, dari sudut perbincangan para ulama-ulama bahasa, barakah itu memberikan beberapa makna. Yang pertama, ia memberikan makna az-ziyadah, dia memberikan makna pertambahan. Yang kedua, ia memberikan makna an-nama, iaitulah kesuburan. Dan yang ketiga, ia memberikan makna as-subut, sesuatu benda yang tetap. Sebab itu kalau sekiranya seekor ibil ataupun seekor unta itu dia duduk dan dia tidak berganjak daripada tempat duduknya, itu disebut dengan barakal ibil, ya, ibil ataupun unta tersebut dia berada dalam keadaan duduk, ya, dia tidak akan bergerak dan juga berganjak, benda yang tetap dan tidak bergerak. Dan kemudian yang kedua, dari sudut yang tetap juga, sebab itu ada suatu bekas disebut dengan nama birkah. Berkah ni bekas yang diletakkan di dalamnya air ataupun takungan-takungan yang besar, seumpama tasik dan sebagainya, itu juga ada kalanya disebut dengan kalimah berkah. Baik, apa kaitan dari sudut bahasa dengan keberkatan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah yang kita bicarakan pada pagi ini, surah Al-Mulk. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimah tabarak seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dalam tafsirnya At-Tafsirul Wasit. Syekh Tantawi mengatakan kalimah tabarak itu memberikan makna mubalaghah dari sudut keberkatan. Artinya melampau-lampau dari sudut keberkatan, pertambahan kebaikan, kesuburan dari sudut kehidupan manusia, dan sesuatu yang tetap dan dia tidak akan ditinggalkan, dibiarkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita nak cari di dalam kehidupan kita. Kita nak mencari kebaikan demi kebaikan yang kekal, yang tidak berubah-ubah, sesuatu yang akan terus menambahkan kebahagiaan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keberkatan ini kadang-kadang orang melihat berkat itu ataupun dari sudut maknanya pertambahan, sesuatu benda yang kekal dan sebagainya. Orang melihat dari sudut material semata-mata. Mereka melihat kekayaan itulah merupakan suatu jaminan yang dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup. Ada orang melihat dari sudut barakah yang dimaksudkan dengan bertambahnya itu, bertambahnya zuriat. Seronok melihat anak yang ramai, yang pada saat yang serupa para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu mereka rasa dengan ramainya anak itu dapat memberikan kemeriahan dalam hidup. Dan ada kalanya mereka melihat dari sudut kerjaya yang dihadapi dengan naiknya pangkat ataupun dengan kedudukannya yang tinggi dalam sesuatu kerja, itulah merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup. Rupa-rupanya tidak, tetapi keberkatan yang kita nak cari, sesuatu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pertambahan
ketenangan dalam kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah pun adun di dalam Al-Quranul Karim, dan inilah yang kita nak bicarakan dan bincangkan pada pagi ini berkaitan tentang keberkatan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Firdaus ya, menjelaskan tentang apa kata asal ya perkataan barakah itu tadi ya, dengan az-ziyadah, an-nama dan juga ats-tsubut. Tiga perkara yang menjadi asas kepada perkongsian kita pada hari ini, bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini, bagi ibu-ibu ya, mungkin ada yang kata saya ni belum lagi berumah tangga tapi dah ikuti majlis ayah. Sebenarnya untuk kita faham bahawa pembinaan seorang ayah itu ya, kalau boleh nak menjemput az-ziyadah, an-nama, ats-tsubut sebentar tadi, bertambah-tambah ya. An-nama tadi apa Ustaz? Subur ya, subur dan juga ats-tsubut ini adalah keteguhan ya, keteguhan, dan bukan sekadar pada bahagian material, duit dari rumah, keretanya, itu pun kita harap bertambah, tetapi lebih daripada itu ialah dari segi dalaman, kebahagiaan, ketenangan yang dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Firdaus sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita nak baca sekali lagi ya, untuk memasakkan, bukan masak untuk makan ya, untuk pasakkan dalam diri kita bagi tuan-tuan. Ayat pertama ini kalau kita baca pada waktu malam, pada bila-bila ayah-ayah yang dalam perjalanan pergi ke tempat kerja sekarang, kita sebenarnya nak pastikan yang bertambah, yang subur, yang teguh ini ada pada keluarga kita. Dan ia bukan sekadar kita ke tempat kerja secara fizikal, tetapi rupa-rupanya dalaman kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan kupas lagi, tapi kita nak baca sekali lagi. Kali ini kita terbang ke Madinah lah Ustaz. Nak minta Syekh Abdul Karim untuk baca sekali lagi ayat 1 hingga 2 ini. Dan kali ini kita nak dengar daripada Syekh di Madinah, apa Ustaz? Imam yang terkenal di sana? Syekh Dr. Ali Al-Huzaifi. Masya-Allah, kita nak dengar. Betul, Itu ya. biasa dengar kalau saya ke TV Hijrah tu, dengar dekat Masjid Negara selalu pasang daripada Syekh Al-Huzaifi ini sendiri ya. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk kita ulang balik pagi-pagi ni, nak baca, nak dapat banyak pahala sambil mendalami ilmu agar ayah-ayah terus menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. Surah Al-Azim. Jadi itu adalah ulangan kepada ayat 1 hingga 2 sebentar tadi, untuk sama-sama kembali balik kepada Ustaz Haji Firdaus ya. Ustaz tadi, Datuk Usamuddin dalam klip video sebentar tadi ada menyatakan ayahnya selalu bawa ke masjid ya, pergi ke kubur untuk menghargai apa nilai kematian ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan balik semula bagaimana, apa peranan ayah, terutama bila ayat yang kedua ini Allah menyatakan allazi khalaqal maut, Allah menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji siapa yang terlebih baik amalannya. Amalan siapa ni? Ayahnya ke, macam mana anaknya pada isterinya? Apa peranan ayah yang perlu dibuat berdasarkan kepada kefahaman ayat nombor 2 surah Al-Mulk ini? Silakan. Subhanallah, satu perkara yang cukup menarik seperti mana bacaan yang disebutkan oleh saudara kita, sahabat kita Syekh Karim tadi, berkaitan dengan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang menjadikan al-mauta, kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala dapat menguji di kalangan kamu siapakah yang terbaik dari sudut amalannya. Dan saya tertarik dengan pandangan-pandangan yang diutarakan oleh ulama-ulama tafsir, yang mana di kalangan ulama-ulama tafsir ini mengatakan kenapa Allah mentakdimkan, mendahulukan kematian terlebih dahulu berbanding dengan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian itu bertujuan untuk melahirkan sifat takut dalam diri kita. Siapa yang tidak takut dengan mati? Setiap daripada kita bila dengar sahaja kematian, COVID-19 yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, semua di kalangan kita berasa risau sebab ia akan membawa kepada kematian.
Tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala mentakdimkan, mendahulukan akan perkataan al-mauta itu berbanding dengan kehidupan terlebih dahulu. Itu yang pertama daripada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah menyebut dengan liyabluwakum, Allah menguji di kalangan kamu itu. Kum ini adalah merujuk kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau nak melahirkan orang yang beriman itu mestilah bermula daripada usrah terlebih dahulu, mestilah bermula daripada sebuah keluarga terlebih dahulu. Sebab itu bila Ustaz Fazrul menyatakan tentang apakah peranan seorang ayah terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap isterinya, maka di sana ada beberapa dalil yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mereka mengabaikan tugasnya. Kerana itu ada satu kisah yang berlaku. Sebelum saya masuk sedikit, boleh Ustaz ya? Sebab itulah kalau kita melihat dalam sejarah, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini adalah merupakan seorang yang kuat beribadah. Di waktu malamnya berqiyamul lail, di waktu siangnya banyak berpuasa. Sehingga akhirnya dia mengabaikan akan tanggungjawabnya terhadap isterinya. Satu ketika isterinya berada dalam keadaan muram, dan ketika itu didatangi oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, datang dan bertanya tentang apakah masalah yang dihadapinya. Maka ketika itu kata daripada isterinya, dia menceritakan tentang hal ehwal keadaan suaminya seperti mana yang saya ceritakan tadi. Sehinggalah ketika itu Salman Al-Farisi minta supaya dia dijadikan tetamu di rumah tersebut. Maka akhirnya Abi Dzarrin Al-Ghifari dengan mengalu-alukan, dengan melapangkan dada dan meluaskan telapak tangannya, silakan masuk menjadi tetamu di dalam rumahnya ketika itu. Tinggallah dalam tempoh 3 hari. Jadi duduk di dalam rumah tersebut di waktu malamnya ketika Abi Dzarrin Al-Ghifari minta kepada Salman Al-Farisi agar tidur, dia kata saya tidak akan tidur kerana kamu tidak tidur, mari kita tidur bersama. Dan ketika makannya waktu paginya, waktu itu disediakan makanan, kemudian diserahkan untuk Salman Al-Farisi makan, dia kata saya tidak akan makan selagi mana kamu tidak makan. Ya, dan akhirnya masing-masing makan. Dan sesudah dalam tempoh beberapa lama ketika itu, Salman Al-Farisi pun menceritakan tentang apakah sebenarnya, kenapa dia lakukan hal yang demikian. Dan akhirnya disebut inna li rabbika, dia kata waktu itu kepada Abi Dzarrin Al-Ghifari, Abi Dzarrin Al-Ghifari, pernah tak kamu mendengar sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu itu ada hak yang perlu kamu laksanakan. Wa li nafsika 'alaika haqqan, bagi diri kamu itu juga ada hak yang perlu kamu laksanakan. Dan bagi ahli keluarga kamu juga ada tanggungjawab dan hak yang perlu kamu laksanakan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang yang berhak itu mereka yang berhak akan hak-haknya. Barulah ketika itu Salman Al-Farisi tersedar, Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu tersedar yang dia telah mengabaikan tanggungjawabnya dalam keluarganya ketika itu. Menarik cerita tadi itu Ustaz ya. Jadi sebab itu penting kepada kita untuk mengambil perhatian. Kadang-kadang kita rasa diri kita dah dekat dengan Allah. Bulan Ramadan ni habis waktunya duduk di masjid ya. Baca Al-Quran. Saya tak nak memberikan apa-apa tumpuan selain saya duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, saya nak iktikaf. Rupa-rupanya ahli keluarga dan anaknya dibiar begitu sahaja. Itu termasuk dalam amaran dan ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keseimbangan itu penting Ustaz ya, dalam kita nak menjadi ayah sebagai seorang suami yang menggapai menjemput barakah daripada Allah Subhanahu taala. Dan dia bila dah tengok pada ayat kedua tu Ustaz ya, bila Allah kata Allah menciptakan mati, jadi bila seorang ayah dia kalau dengar kawan dia dah meninggal, dia pun akan insaf dan dia ada tendensi keinginan seperti Abu Dzar tadi itulah kan. Kalau boleh nak, ialah banyak kesilapan dulu-dulu kan. Jadi dia nak duduk masjid apa sebagainya. Jadi bila cakap tadi tentang keseimbangan ya, nak dapatkan az-ziyadah, nak dapatkan an-nama ats-tsubut kan. Jadi kalau katakan ayah yang pergi kerja kan, dia kata terutama bulan Ramadan lah, dia pergi kerja, dia rasa dia banding dengan orang yang dapat iktikaf kat masjid kan. Kalau dia tengok, kalau kat Mekah tu kan ada orang sampai ambil cuti sebulan terus kan, ataupun balik awal ke apa ke, rasa bersalah tu dia ada bila dia pergi kerja kan. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah yang terbaiknya ambil cuti sebulan masa bulan Ramadan ataupun
teruskan agar tak rasa bersalah dan betul mengikut kepada panduan sunnah untuk menjadi seorang ayah yang pintu berkat masuk bertubi-tubi dalam rumah tu. Silakan Ustaz, macam mana tu? Satu benda yang menarik yang kadang-kadang kita terlepas pandang tentang persoalan tersebut dari sudut keseimbangan yang bagaimana sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada kita. Sebelum tu juga saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan bila mana tentang peristiwa ataupun perkara-perkara yang menambahkan kepada kita tentang kebaikan dan amalan-amalan itu memang daripada setiap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka akan berasa kecewa dan sedih kalau sekiranya mereka tidak mampu untuk memberikan suatu kesan yang terbaik dari sudut pahala dan ganjaran yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita melihat dalam sejarah, kisah ada sebuah hadis saya terlupa sama ada riwayat daripada Imam Muslim ataupun riwayat daripada periwayat-periwayat yang lain di mana kisah tersebut disebutkan dalam hadis zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan naimul muqim yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wala natasaddaq. Jadi dalam kisah tersebut menceritakan bagaimana perasaan mereka bila mana melihat orang-orang kaya yang terdahulu dia telah meninggal. Dan kemudian dia meninggal dengan membawa harta yang banyak disedekahkan kepada orang ramai. Pada saat yang serupa dia kata apa dalam hadis tersebut, telah pergi orang-orang yang kaya. Mereka itu bersembahyang seperti mana kami sembahyang. Yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka itu bersedekah dengan lebihan daripada harta mereka. Wala natasaddaq, sedangkan kami ini tidak berkemampuan. Itulah yang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan nanti orang-orang yang miskin, sebab kita tahu rata-rata daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada kalangan du'afa wal fuqara, daripada kalangan orang-orang yang lemah, daripada kalangan orang-orang yang fakir. Pada saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Panjang hadis itu, tetapi hujungnya saya nak ambil Rasulullah mengajar dalam hadis tersebut, amalkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 3 ucapan ini yang diulang sebanyak 33 kali selesai daripada salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca 33 tasbih, tahmid dan juga takbir dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka mereka yang mengamalkan ini mereka akan dapat mendahului orang-orang kaya yang telah pun meninggal serta orang-orang yang memiliki kelebihan kekayaan yang ada sesudah daripada kamu. Sahabat simpan tentang amalan tersebut. Tak nak beritahu. Dia tak nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ya. Dan bila sahabat-sahabat yang kaya tadi, sahibul mal, yang ketika itu mengetahui tentang rahsia ucapan tersebut, mereka pun beramal. Akhirnya bila beramal, datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia ni pun ikut juga, macam mana kami nak mendahului mereka? Mereka nak berlumba-lumba untuk buat kebaikan tersebut. Masya-Allah. Jadi akhirnya Rasulullah ketika itu pun berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah merupakan limpahan kurniaan daripada Allah. Allah memberikan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka apa yang saya nak perkatakan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat musabaqah fil khairat, berlumba-lumba dalam kita melakukan kebaikan, itu adalah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan kita melihat dari sudut hanya sekadar amalan-amalan duduk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu sahaja yang memberikan pahala dalam kehidupan kita. Kerana di dalam Islam ini, Islam meletakkan ada beberapa tingkatan-tingkatan yang perlu diambil perhatian dalam kehidupan kita. Pertama, bila kita meletakkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ukuran dalam penerimaan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermula dengan al-wajibat. Perkara-perkara yang merupakan kewajipan dalam kehidupan kita. Apa yang wajib kepada kita? Kalau katakan berkahwin, ada kewajipan terhadap anak, ada kewajipan terhadap isteri. Kalau sekiranya dia bekerja, ada kewajipan terhadap kerjanya. Maka itu juga adalah merupakan kewajipan yang kalau sekiranya kita tinggalkan, kalau sekiranya kita tidak laksanakan akan kewajipan-kewajipan tersebut, maka kita bukanlah merupakan orang yang amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang Rasulullah sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap daripada kamu itu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Asal hadis itu adalah umum. Nak berbicara, kalau sekiranya seorang pemimpin, dia mestilah ada tanggungjawab walaupun dia seorang ayah
tapi kerana perlantikan yang diberikan kepadanya sebagai seorang pemimpin, ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Begitu juga sebagai seorang pekerja, walaupun dia seorang ayah, walaupun dia adalah merupakan ahli masjid, tapi dia ada tanggungjawab wajib yang perlu dilaksanakan, maka hendaklah dilaksanakan. Sementara turun kepada peringkat yang kedua sesudah daripada kewajipan kita, turun kepada peringkat yang sunat ataupun disebut dengan nama an-nawafil. Maknanya ibadah-ibadah yang kalau kita laksanakan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Yang wajib kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilaksanakan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza di antara perkara yang wajib. Dan inilah yang penting dalam kehidupan kita. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena faham mana yang wajib dalam kehidupannya, manakah aulawiyat yang disebut kalau kita tengok dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Fiqhul Aulawiyat sebagai contohnya, diletakkan mana yang disebut dengan nama daruriyat, mana yang disebut dengan nama hajiyat, dan mana yang disebut dengan nama tahsiniyat. Sesuatu perkara yang daruri perlu kita dahulukan, dan kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang sunat ataupun perkara yang disebut dengan nama hajat, keperluan-keperluan yang perlu bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diakhiri dengan tahsiniyat, itu sebagai tempelan ataupun tambahan ataupun aksesori. Mungkinlah bahasa yang sesuai agaknya kita sebutkan dalam pengertian ataupun ta'rifan daripada kalimah tahsiniyat. Jadi ketiga-tiga ini perlu untuk difahami, barulah kita mampu untuk mencorakkan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan satu lagi saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni ada di dalam hadis 40, catatan daripada Imam Nawawi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sebelum itu dalam hadis tersebut Allah mengatakan tidak ada satu amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita, yang Allah wajibkan, amalan yang paling disukai. Dan kemudian hamba Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia meneruskan amalan-amalan an-nawafil, amalan sunat dalam kehidupan. Bila kedua-duanya dirangkumkan dalam kehidupannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dalam hadis qudsi tersebut, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepadanya. Dan bila seseorang itu mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disebut dalam hadis tersebut telinga akan menjadi telinga Allah, tangannya akan menjadi tangan Allah, kakinya menjadi kaki Allah, maksudnya Allah ilhamkan kepadanya untuk sentiasa berjaga-jaga dalam setiap tindakan-tindakan dalam kehidupannya. Di saat ketika ia melakukan dosa kepada Allah, dia akan sedar akan kesalahan tersebut dan segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ketika dia berasa kurang dalam melakukan amal-amal kebaikan, dia akan berusaha untuk menambahkan amal kebaikan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menambah lagi dalam hadis tersebut, ya, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau sekiranya dia minta kepada aku sesuatu, aku akan berikan apa sahaja yang dia minta. Dan kalau sekiranya dia minta berlindung kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Allahu Akbar. Ini adalah formula bagaimana seorang ayah menjadi pintu kepada keberkatan. Barakah itu sumbernya daripada Allah, Ustaz ya. Tapi bila Ustaz ceritakan tadi, bila si ayah melakukan kewajipan itu yang saya faham tadi, satu kalau dia sembahyangnya, kalau zakatnya, tapi dalam masa yang sama wajib juga tanggungjawab dia kepada keluarga, ya. Maksudnya dia bertugas, bekerja itu, kemudian ditambah dengan nawafil, itu akan menjemput tadilah, ya, Allah sentiasa bersama dengan si ayah tadi. Dan bila dia jadi pintu keberkatan, subhanallah, ya, kita akan melihat lagi tentang konsep keberkatan ini yang muncul di dalam Al-Quran, ya, dalam surah lain selepas ini. Tetapi selepas ini kita berehat dulu, Ustaz, ya. Kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga.
Alhamdulillah, kita kembali dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga bagi ayah-ayah yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ataupun ibu-ibu yang juga ke tempat kerja ataupun berada di rumah yang sedang mengikuti majlis ayah pada hari ini. Kita berada dalam tajuk Ayah Pintu Keberkatan, dan kita fahami daripada ayat pertama surah Al-Mulk yang bercerita tentang Allah lah sumber barakah yang bertambah-tambah, yang subur dan yang teguh dalam menentukan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah bahtera pelayaran menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin melihat kepada satu lagi ayat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96, untuk kita sama-sama melihat kepada apakah kesan daripada barakah ini sendiri, ya, apakah yang berlaku, apakah cara si ayah ingin menjemput lebih banyak barakah daripada Allah, yang kita ingin faham daripada ayat 96 surah Al-A'raf. Kita baca dipimpin Ustaz Syekh Abdul Karim Al-Makki. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون صدق الله العظيم. Surahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-95 Ustaz, ya, sehingga ayat yang ke-97 daripada surah Al-A'raf. Kemudian kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan sisaan ke atas mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari. Pada ayat 96 Allah menyatakan, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur naimun. Jadi di sini sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ingin bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Firdaus untuk melihat Ustaz, kat sini ada dinyatakan pada ayat 96 ini ahlul qura amanu wattaqau, ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan, pasal muncul lagi perkataan barakatim minas sama'i wal ard. Apa maksud barakatim minas sama' dan juga daripada bumi itu, yang tadi Ustaz cakap kalau katakan ayah tunaikan tanggungjawab wajibnya kepada keluarga, kepada Allah, kepada masyarakat, buat nawafil, perkara-perkara sunat, dapat barakah. Kali ini Allah kata dibuka pintu langit ataupun barakah daripada langit dan bumi. Tolong ceritakan Ustaz kepada kita. Subhanallah. Dalam Al-Quranul Karim menarik, sebab kita tahu bahawa Al-Quran itu adalah merupakan hudal lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberitahu di kalangan manusia, walaupun ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan musyrikin Makkah ketika itu untuk memberikan peringatan kepada mereka, tetapi nuzulul ayat itu bukanlah bertujuan khusus kepada sesuatu peristiwa, sebaliknya adalah merupakan panduan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jelas sekali di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk di dalam sesebuah negeri, Allah mulakan pertama sekali dengan perkataan amanu, nak memberikan gambaran bahawa apapun kebaikan yang kita lakukan kalau tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada ertinya dalam hidup.
ya, biarpun memberikan sedekah ataupun memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, tapi oleh kerana tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya adalah mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka itu pastinya adalah neraka Jahannam yang sedang menanti mereka. Dan kerana itu Allah mentakdimkan persoalan berkaitan tentang amanu, iman kepada Allah. Dan yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wattaqau. Satu perkataan dan kalimah takwa ini yang kalau kita bicarakan dalam Al-Quran itu begitu banyak sekali. Dalam surah At-Tahrim sebagai contohnya, dalam surah At-Talaq, minta maaf, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 2 dan juga ayat yang ketiga, ya, di mana ayat itu dikenali dengan nama ayat 1000 dinar sebagai contohnya. Dahulu memang saya kecil-kecil saya ingat ayat 1000 dinar, ya, di mana Allah menyebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ciri apabila seseorang itu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan yaj'al lahu makhraja. Allah selesai masalah. Sama ada masalah itu dihadapi dalam keluarga kita, insya-Allah Allah akan menyelesaikan. Sebab Allah dah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim berkaitan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Kalau masalah itu dihadapi dalam sesebuah kerajaan, qaryah ini dia merujuk kepada sesebuah tempat, satu kawasan yang besar, maka di sana akan ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak, kalau kita lihat contohnya bumi Makkah, dahulu adalah merupakan bumi yang gersang, bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi hasil daripada doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bumi tersebut dengan izin daripada Allah menjadi bumi yang tidak pernah berhenti-henti dari sudut bantuannya. Masya-Allah. Sehingga kan kata para ulama, saya tertarik dalam ayat tersebut, sehingga ulama mengatakan tidak pernah wujud kemarau ataupun pada saat yang serupa tidak akan ada hasil yang tak masuk. Kalaupun mungkin tidak ada buah-buahan di sana, tetapi buah-buahan yang luar akan datang masuk ke Mekah. Mungkin Syekh Karim tahu tentang persoalan tersebut. Durian tak ada tak di sana di Mekah, tapi ada buah tersebut. Subhanallah, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana takwa yang diberikan. Dan Ustaz Fazrul tadi menyatakan bila persoalan berkaitan barakatim minas sama', sesebuah penduduk ataupun sesuatu penduduk itu dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, keberkatan yang Allah berikan itu datangnya daripada langit. Maksud keberkatan yang datang daripada langit menurut tafsir Al-Imam Ibn Kathir sebagai contohnya dinyatakan iaitulah nuzulul ma', air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah kepada kita. Kerana itu ada doa kan yang kita mohon, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah air hujan yang turun ini, air hujan yang dapat memberikan manfaat kepada kami. Sebab dengan adanya air hujan yang turun itu, dia akan mencambahkan, wal ardi itu bermaksud tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dapat merasainya. Binatang-binatang dapat minum hasil daripada air hujan yang turun. Begitu juga tanah-tanah yang gersang itu dapat disuburkan dengan air hujan yang turun daripada langit, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berada di bumi, Allah Subhanahu wa taala akan suburkan segala bentuk keperluan dan hajat-hajat manusia yang diperlukan. Mereka memerlukan air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerlukan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka, air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Punca dan sebabnya kerana apabila mereka berjaya mendidik, khususnya kepada sebuah keluarga, ayah dan juga ibu dan termasuk anak-anak terdidik dengan sifat iman kepada Allah, dan yang kedua takwa yang dilahirkan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, bila cakap tentang barakat minas sama' sebentar tadi, Ustaz menjelaskan pada surah Al-Mulk tadi az-ziyadah tentang an-nama ats-tsubut kan. Jadi selain daripada hujan, adakah barakat minas sama' ini juga perkara lain ataupun hujan saja Ustaz dekat situ? Wallahu a'lam bissawab. Sekadar apa yang saya lihat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama yang sempat untuk saya baca, begitulah yang dinyatakan dari sudut keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tetapi tidak hairan kalau kita melihat dalam keberkatan yang lain itu, kalau kita melihat kedudukan ataupun tempat tinggal para malaikatullah fis sama', ya. Jadi tidak hairan juga kalau yang dimaksudkan dengan keberkatan daripada langit itu adalah doa-doa yang datangnya daripada malaikatullah. Subhanallah. Malaikat bila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu doa-doa tersebut doa yang mustajab, sebab malaikat tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan manusia. Sebab itu kalau kita nak menjemput keberkatan dalam hidup kita,
Maka jadilah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana jelas dalam bulan puasa ini kita berpuasa tujuannya tidak lain adalah untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Bila kita bertakwa kepada Allah, bantuan-bantuan daripada malaikatullah akan sentiasa mengiringi hidup kita, insya-Allah. Subhanallah, ya, daripada situ sebenarnya barakat minas sama, air tadi, dan juga kalau para malaikat mendoakan kita, Ustaz, ya. Sebenarnya kalau Datuk Samuddin tadi bercerita pasal ayahnya sudah pun meninggal, ya. Saya melihat ialah seorang anak kadang-kadang dia tak faham sangat ketika ayahnya mendidik, kan, buat itu buat ini. Ialah kalau anak umur 6-7 tahun telah diajarkan solat, kemudian dikejutkan pagi untuk bangun sahur, kan, taklah wajib lagi pun, tapi bila dididik itu mungkin kadang-kadang dia faham tak faham, tetapi bila sebentar tadi Datuk Samuddin sebagai seorang anak dia terimbau balik si ayah, kan. Jadi maksudnya ini adalah juga satu perkara yang saya nampak Ustaz cakap tadi tentang az-ziyadah, an-nama, ath-thubut itu, kebahagiaan itu, Ustaz, ya. Sebenarnya dia disampaikan generasi demi generasi. Ayah dah tak boleh kawal dah meninggal dah pun, tetapi disebabkan ada barakati minas sama, disebabkan perkara takwa itu, maka ianya terus tersebar dalam sebuah keluarga. Pasal keluarga kita ni, Ustaz, bukannya kita sahaja waktu hidup sahaja nak barakah itu, ya. Kalau boleh barakah itu sepanjang keluarga kita berada di atas muka bumi ini. Jadi mungkin di hujung ini satu nasihat penting daripada Ustaz, ya, kepada ayah-ayah yang menonton ataupun ibu yang akan menyampaikan pada ayah pada hari ini, nasihat penting bagaimana ayah menjadi pintu keberkatan dalam sebuah rumah tangga itu tadi. Silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, kalau kita nak melihat topik perbincangan kita, ayah adalah merupakan pintu kepada keberkatan. Bagi ayah-ayah dan kepada ibu-ibu yang menonton, berikanlah nasihat kepada suami, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ayah-ayah yang mendengar mungkin bicara kita pada pagi ini, maka jadilah seorang ayah yang saleh. Dan pada saat yang serupa, bila sebut sebagai seorang ayah yang saleh, didiklah anak bersama-sama dan juga ibu bersama-sama, termasuklah dengan pasangan masing-masing ketika itu, untuk dibawa bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu saya teringat ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila matinya seseorang anak Adam, akan terputuslah segala amalan-amalannya melainkan 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara tersebut yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang salih yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada ayah dan juga ibunya. Subhanallah, kalaulah nak jadi anak yang baik, tidak mungkin seorang bapa tak baik. Jadi mana mungkin anak ibu bapa yang tak baik itu mampu untuk mendidik seorang anak menjadi baik. Dan kerana itu ada suatu ungkapan yang disebut oleh para ulama, disebut barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Buat baiklah kamu kepada bapa-bapa kamu, nanti anak-anak kamu itu akan melakukan kebaikan kepada kamu. Jadi kalau katakan kita nak jadikan anak kita anak yang saleh, tolong para ibu, para bapa khususnya yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, jadikan diri anda sebagai seorang bapa yang saleh. Yang kedua, ambillah perhatian terhadap kehidupan anak-anak. Kerana anak-anak semasa kecil ini, mereka hanya mengikut perintah-perintah dan juga arahan-arahan daripada seorang bapa, dan kerana itu tanggungjawab seorang bapa berat. Allah akan tanya dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, disebutkan innallaha sa'ilu ra'in an ammastara'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpin, hafiza am dhayya, sama ada dia menjaga ataupun dia mengabaikan apa yang dijaganya ketika itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dengan persoalan tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hakikat bahawa Islam begitu mengambil berat kehidupan sebuah keluarga dan mengambil berat tentang kepentingan seorang bapa untuk mengambil perhatian dalam keluarga, maka jagalah keluarga kita daripada disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas sekali di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah oleh kamu akan ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Maka kerana itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, jaga anak-anak kita. Mereka adalah merupakan harta yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat, dan mereka juga adalah merupakan punca untuk menentukan syurga dan juga neraka kita di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Haji Firdaus bin Haji Subhi ya untuk memberikan kalam akhir dalam program hari ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan pada Ramadan yang pertama ni Ustaz ya, agar Allah pimpin, berikan kekuatan kepada ayah-ayah yang berada bersama pada hari ini, ibu-ibu yang menemankan ayah ya, ataupun ada anak yang akan dibina, dilatih sebagai seorang ayah yang menjadi pintu keberkatan ya, untuk mendapatkan lebih banyak lagi barakat, berkat-berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah kata dibukakan pintu langit, bumi barakah itu, dan sudah tentunya ia membawa sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kali ini kita dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syekh Abdul Karim Al-Maki. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Syekh Abdul Karim untuk membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya menyeru pada tuan-tuan untuk terlibat dalam pagi-pagi ini ya, berinfak dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama ya untuk menggerakkan lagi kempen Al-Quran dalam kita membina keluarga. Kita yakin bahawa sebenarnya keluarga yang dipimpin oleh Al-Quran sudah tentu terbukti berjaya pada masa lepas, dan ini juga formula yang ingin kita pasakkan, apatah lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah